السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Yang saya mulakan Tuan Nazir Masjid, seterusnya ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kabare wis mangan apa urung? Tengok muka macam ngelih je. Jadi yang belum makan, insya-Allah makan kat syurga Allah. Amin, insya-Allah. Pertama-tama dan selamanya kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah kerana Allah masih hidupkan kita sampai saat ini. Hadirin sekalian, hari ini saja tak tahulah berapa juta yang Allah Ta'ala jemput menghadap Allah. Kenapa Allah masih hidupkan kita? Kerana menyedari dosa kita yang melonggok-longgok banyak. Kalaulah Allah cabut nyawa kita hari ini, tak tahulah lepas tak lepas yang dinamakan soalan-soalan kubur. Tak tahulah lepas tak lepas yang dinamakan siksaan-siksaan kubur. Tak tahulah lepas tak lepas mizan Allah, timbangan Allah, dan juga di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, daripada muda sampailah ke sekarang ni, macam-macam dosa, sama ada sedar maupun tak sedar, sama ada kecil maupun yang besar. Yang mana pun dia, yang mana mungkin yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi peluang, Allah bagi ruang sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini member-member kita, konco-konco, batir-batir, kawan-kawan kita yang mana telah kembali ke rahmatullah, mereka teringin sangat nak kembali ke dunia untuk beramal soleh. Tapi malangnya, berapa ramai manusia yang dihidupkan oleh Allah sekarang ni, dia mensia-siakan umurnya. Hidup ni hadis sekalian umpama ais. Ais ni guna tak guna dia akan cair, betul tak? Macam itulah kita hadis sekalian. Kita guna tak guna, ya, dia akan tetap akan sampai ke garisan penamat, ya, yang mana apa dia? Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang apa dia? Yang sibuk dengan dunia, ada yang tak tahu nak buat apa, golek-golek atas tilam, ya, main telefon. Ada yang apa dia? Ada yang sibuk terpedaya dengan apa dia? Dengan cucu misalnya, ya, tak pergi kuliah, tengok apa dia? Tengok Upin Ipin dengan cucu misalnya. Hari-hari, ya, ada yang mengajak cucu tengok Piramli sama-sama ulang. Oh, maghrib sampai isyak baca Quran, ya, dengan kuliah. Dia boleh apa dia? Dia boleh menghabiskan umur dengan apa dia? Dengan, ya, tidak memberi manfaat kepada dirinya untuk hari akhirat. Jadi hadirin sekalian, bersyukurlah di atas nikmat iman dan Islam ini. Meskipun kita tak ada motor wisuku, rumah besar, tanah banyak berikil-ikil, tapi bila kita ada Allah, kita ada segalanya di sekalian. Bila kita ada Islam, bila kita ada iman, kita ada segalanya. Kerana apa dia? Kerana kita ada dekat dengan Allah yang Maha Kaya. Jadi hadirin sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan kita di tempat orang-orang soleh. Allah Ta'ala letakkan kita di tempat yang baik, di majlis ilmu, taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan juga kita di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Jadi sekalian jangan bimbang. Saya yakin dan percaya, depan sampai belakang, kiri sampai kanan, kanan sampai ke kiri semula, semua orang busy, semua orang sibuk. Kalau nak cerita tentang sibuk ni, masing-masing ada hal. Tapi kalau hadirin sekalian, ya, kalau nak cerita bab dunia dan pekerjaan takkan habis hadirin sekalian. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kita kena apa dia? Spend masa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita nanti meninggal dunia, kita nak menghadap siapa? Kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jangan bimbang.
ya, masa maghrib sampai isyak ini Allah Taala akan gantikan yang lebih baik di negeri akhirat nanti. Amin insya-Allah. Hadirin sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak bincang, ya, iaitu bab tajuknya kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى salawatullah wasallam alaih. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Amin insyaAllah. Hadirin sekalian, tajuk kita pada malam ini iaitu kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana nak rasa kasih dan cinta kepada Allah, hadirin sekalian? Hadirin sekalian, diri kita ini terbentuk kerana dua perkara. Yang pertama, kerana ilmu yang kita bina. Dengan kuliah-kuliah, datang majlis ilmu. Kalau apa dia? Kalau jumpa kawan tak membawang. Tapi apa dia? Tapi sentiasa berkongsi untuk perkara yang memberi manfaat untuk diri, keluarga, masyarakat dan agama. Jadi sekalian, maknanya apa dia? Perkongsian, ya, ilmu yang kita dapat sama ada melalui apa dia? Facebook, Instagram, YouTube, kuliah-kuliah, ceramah. Dia membentuk kepribadian diri masing-masing. Yang kedua, hadirin sekalian, ya, kita apa dia? Kita terbentuk dengan siapa yang kita bersahabat. Jadi sekalian, kalau kita misalnya suka, ya, berkawan dengan orang yang bermain futsal, maka yang diajaknya apa, futsal, ya, jom malam ni ada tanaman, ya, kita pun join misalnya. Kita akan ikut dengan apa yang kawan kita kan. Kawan kita suka mancing misalnya, kita tak minat mancing pun, tapi bila kawan kita ajak selalu, ya, sebab kita kawan dengan geng-geng mancing, jadilah kita seorang pemancing. Kita apa dia? Kita kawan dengan apa lagi? Kawan dengan orang kaki bisnes. Hari-hari ajak medang cerita pasal bisnes. Nak tak nak, lama-lama kita jadi apa dia? Jadi orang bisnes. Tapi kalau kita hadirin sekalian dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka apa dia? Maka kita juga akan apa dia? Akan dekat dengan Allah Ta'ala. Jom malam ni, jom kita tidur masjid, ada qiyamul lail insya-Allah. Ya, on tak on misalnya. Nak bagi tahu apa dia, hadirin sekalian, bila kita dekat dengan orang soleh, maka sedikit sebanyak, kalau tak banyak mungkin sedikit, mungkin kita akan apa dia? Kita akan tempias. Ya, hadirin sekalian, jadi cara nak dekat dengan Allah Ta'ala, maka dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang bagaimana? Orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin sekalian, jadi itu dia punya kunci dia lah. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, orang yang beriman adalah bersangat kasihkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, di sekalian, macam mana kita nak kasih sangat kepada Allah ni? Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum.
Jika kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai Muhammad, katalah, ya, fattabi'uni, ya, ikutlah aku. Iaitu apa dia? Ikut sunnah, ya, apa yang Rasulullah ajar, ya. Kalau betul kita sayang pada Allah, ya, kita buat apa yang Allah Taala suruh, kita akan tinggal apa yang Allah larang. Kita boleh scan sebanyak mana cinta kita kepada Allah Taala. Ini bila kita kata, ustaz, saya tak tahulah ustaz, saya ni dah hidup 30 tahun, hidup dah 40 tahun, tapi saya tak jumpa mana yang rasa cinta kepada Allah tu. Sedangkan Allah Ta'ala bagi hidung, bagi mata, bagi telinga, bagi perut, bagi jalan, bagi nikmat banyak, ya. Tapi apa dia? Tapi saya tak tahu macam mana nak kata yang saya ni cinta kepada Allah. Mudah saja, ya. Cinta pada Allah ni apa dia? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Betul tak sekalian? Ya, cinta ni bukan didasari nafsu semata. Tak semestinya kita berkahwin atas dasar nafsu. Cinta ni didasari dengan dua perkara. Kerana yang pertama baik, yang kedua cantik. Tak semestinya kita kahwin dengan isteri kita yang cantik. Kadang-kadang kita tertarik kerana baik. Ya, Mat, kau kahwin dengan Siti Jah tu, bukan lawa mana pun. Memang, ya, tapi apa dia? Tapi dia baik. Nampak tak? Nak beritahu hadis sekalian, kalau kita boleh tertarik kerana makhluk, kerana dua perkara. Pertama cantik, kerana baik. Hadis sekalian, maka begitulah Allah Ta'ala. Siapa yang paling jamal dekat dunia ni? Ya, Allah lah yang paling cantik. Allah yang paling baik. Hadis sekalian, kita menyukai seseorang kerana kebaikan dia. Kenapa dia? Kerana dia tolong kita. Kenapa Mat kau kahwin dengan dia? Keluarga dia banyak bantu aku. Ya. Jadi sebab itulah aku kahwin dengan dia. Kita cinta seseorang kerana baik dan juga cantik. Kadang-kadang dia tak baik pun. Mulut puaka, ya, suka membawang. Tapi kenapa kau kahwin dengan si Timah tu? Ya, dia memanglah mulut puaka, perangai teruk, tapi dia cantik. Nanti aku kahwin dengan dia, aku nanti dakwahlah dia, aku tariklah dia ke jalan yang benar. Contoh, kadang-kadang kita apa dia? Kita cinta seseorang didasari kerana cantik. Tak ada orang yang apa dia? Tak ada orang yang bercinta dengan orang jahat dan yang buduh mukanya. Betul tak? Kalau ada, maknanya dia tu sengit kita panggil. Tak betul lah. Orang yang normal, dia akan cinta kerana dua perkara. Kerana apa dia? Kerana yang dinamakan, ya, baik dan juga cantik. Jadi hadis sekalian, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Riwayat At-Tirmizi, kasihlah kamu akan Allah, ya, kerana ia mengurniakan kamu dari nikmat-nikmat. Nampak tak? Kenapa kita kasih kepada Allah? Kerana Allah bagi nikmat kepada kita. Hadis sekalian, kita kan bila ada orang bagi kita sesuatu something, misalnya ada orang bagi, ya, berkat misalnya. Ni berkat ni daripada siapa? Oh, daripada Tok Mat. Cakap dengan dia terima kasih, ya. Nak bagi tu baru bagi berkat. Allah bagi kita kehidupan. Hadis sekalian, kita misalnya hadis sekalian, kita selalu datang lambat pergi kerja. Ya, bos hari ni nak buang kita. Ya, bos pagi jumpa kita cakap, hari ni aku nak buang kamu. Kenapa nak buang saya, bos? Sebab kamu selalu datang lambat. Ya, jadi hari ni nak buang. Kita pun buat merayu-rayu, bos kita pun, ya, bagilah can kat kita. Kita mesti nak ucap terima kasih, ya, dan kerana budi pekerti baiknya bos kita. Hadis sekalian, Allah, kita buat baik, kita buat macam-macam masalah. Kadang-kadang sembahyang lambat, ya. Kadang-kadang memang kita Islam tapi pegangan kapal selam, kejap timbul, kejap tenggelam dekat masjid, betul tak? Kita yang lelaki ni kan, kejap ada kat masjid, kejap tak ada. Islam tapi macam kapal selam, kejap timbul, kejap tenggelam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Nak bagi tahu pada dia sekalian, kita ni kadang-kadang, ya, kita punya akhlak, kita sendiri tahu, ya, kita depan baik ni kerana apa dia? Kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Ya, kita macam-macam hal kita buat, Allah Ta'ala tahu. Tapi masalah yang kita buat, Allah Ta'ala tak pernah pun buang kita, betul tak? Ini kita kena rasa berterima kasih yang banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang mana dikenal Allah Ta'ala, dia akan semakin cinta dan sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis sekalian, sebanyak mana cinta kita kepada Allah, sebanyak itulah, ya, amal soleh yang kita buat. Dan
sebanyak itulah apa yang Allah Ta'ala tak suka, kita akan tinggalkan. Sepertilah kita cinta kepada pasangan-pasangan kita di sekalian. Kita tahu, kita kenal apa yang dia suka, dan kita tahu apa yang dia tak suka. Kenapa mat kau belikan aiskrim ni dekat isteri kamu? Saya tahu dia suka aiskrim. Nampak tak? Ya. Jadi macam itulah kita kepada Allah. Kenapa kamu bangun malam ni? Saya tahu Allah Ta'ala suka hamba-Nya yang suka bangun malam. Subhanallah. Nak bagi tahu hadis sekalian dalam hidup, ya, untuk kita mencintai Allah ini ada beberapa jalan lah. Yang pertama, bagaimana nak mencintai Allah Ta'ala, mesti ada bukti. Ni sekalian, ya. Macam mana kita nak cinta kepada manusia, ada bukti tak? Bukan kita boleh main kata cinta je. Kalau betul seorang lelaki betul-betul cinta kepada seorang perempuan, buktinya apa dia? Buktinya, Tijah, aku akan datang minggu depan. Abang akan datang rumah kamu minggu depan, nak jumpa ayah kamu, nak pergi Minang misalnya. Misalnya, ya, nak bagi itu bukti kan? Ya, nak bagi itu cinta kita pada Allah juga perlu bukti. Bukti bagaimana? Ya, buktinya yang pertama, kita hadir dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Hadirin sekalian, tadi saya kata cara, ya, diri kita ini untuk apa dia? Untuk menterjemahkan cinta kepada Allah ni dua. Yang pertama dengan ilmu yang kita dapat, yang kedua dengan siapa yang kita bersahabat, betul tak? Ya. Jadi ilmu yang kita dapat ini tidak lain dan tidak bukan antaranya dengan jalan kita datang ke majlis-majlis ilmu. Inilah jalan-jalan cinta ni sekalian. Macam mana kita nak mencintai Allah sekiranya kita tidak mengenal Allah? Macam mana kita nak mengenal Allah dengan kita apa dia? Dengan kita, ya, belajar. Ya, hadis sekalian, kalau kita tengok kan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang paling dekat, orang yang paling takut pada Allah, siapa dia? Ulama. Macam mana nak jadi ulama? Mesti kena apa dia? Mula-mula dengan jalan-jalan menuntut ilmu, pergi ke majlis-majlis ilmu. Jadi hadis sekalian, antara bukti dan tanda kita cinta kepada Allah, kita datang ke kuliah-kuliah. Ya, kita apa dia? Bila kita dah dapat ilmu, kita amalkan ilmu. Ni sekalian, ada orang yang mana hadis sekalian, dia ilmu banyak tapi belum tentu dia boleh amal lagi sekalian. Ya, ada orang yang mana hadis sekalian ilmu sikit tapi dia amal banyak. Ya, hadis sekalian, maka kita pilih yang mana? Kita pilih yang pertengahan. Bukan kita amal banyak ilmu tak ada pun masalah juga. Ya, sebab apa dia? Ya, kita terlalu semangat sampai rukun sembahyang tak tahu, bedal aja misalnya. Ya, bedal sembahyang isyak buat 5. Kenapa buat 5? Tadi memanglah terlebih tapi dah tahu 5. Kenapa buat 5? Baguslah 5 lebih. Allah, nampak dia? Bila tak ada ilmu salah. Dia bukan macam tu. Dia Islam bukan logik kan? Islam ni agama wahyu. Kan? Baguslah aku buat lebih. Kalau engkau kawan minta kuih 4 kau bagi 5, kan bagus lebih. Tapi dalam bab solat tak boleh 4-4 lah. Nak begitu hadis sekalian, tu perlunya apa dia? Ilmu. Ya, bukannya kita ilmu banyak tapi tak amal pun masalah juga. Kerana apa dia? Ilmu ni dia satu syafaat dan juga laknat. Al-Quran syafaat dan juga laknat. Ya, kita belajar, semakin tahu tapi tak amal, menjadi laknat kepada kita. Ya, kita belajar, kita baca Quran, semakin kita apa dia? Semakin meningkat ilmu kita, ya, dia menjadi syafaat kepada kita. Bantu kita di dunia, bantu kita di akhirat. Jadi sekalian, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hidupnya bahagia. Kenapa bahagia? Kerana yang pertama, dia sentiasa bersangka baik kepada manusia, yang kedua dia sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia bersangka baik kepada manusia? Bila dalam hidup kita ada isteri kan, isteri kita kuat bebel. Ya. Jadi bila kita tanya dia, abang tak marah ke? Tak marah. Kenapa tak marah? Ya, sebab isteri saya ni dia kafarah dosa-dosa saya. Allahu akbar. Nampak tak? Dia tahu, dia faham bahawa dalam hidup Allah Taala jadikan semua baik. Ya, maka apa dia? Maka dia bersangka baik kepada manusia. Ya, bersangka baik kepada Allah. Dalam hidup duit hilang. Ya, duit hilang. Motor suku kena curi. Ni sekalian, keluar rumah ni nak pergi solat subuh, Allah, motor suku kena curi pula. Malam tadi lupa apa dia? Lupa nak lock misalnya. Ya, dia senyum je datang naik basikal. Haji, mana motor suku naik basikal je ke? Ya, oh dah kena curi malam tadi. Ya, tenang je, tak marah ke? Tak perlu marah. Ya, kenapa kan orang ambil kamu punya kamu punya motosikal? Dah. Ya,
Tak ada siapa-siapa ambil rezeki saya. Ya, kerana apa dia? Kerana Allah Taala boleh ambil, Allah Taala boleh bagi, Allah Taala boleh ambil. Ya, habis tu orang tu ambil, ya memang dia ambil, itu rezeki dia. Kenapa rezeki dia? Ya, tapi rezeki dia haram. Ya, tapi rezeki dia bukan rezeki saya. Ya, hadis sekalian, Allah Taala, ya, orang manusia tak pernah ambil rezeki kita ni sekalian. Ya, kalau orang tu curi memang rezeki tu haram. Ya, tapi apa dia? Tapi nak bagi tahu tak ada siapa ambil rezeki kita. Allah bagi, hadis sekalian, Allah Taala boleh bagi, Allah Taala boleh ambil. Ada di antara kita kan yang mungkin, ya, dalam meniaga, ya, di sekalian mungkin meniaga, kalau setengah kita meniaga dekat pasar malam, ya, mungkin rugi hari tu orang tak beli hujan, mungkin rugi 20, 30 ringgit, 100, 200. Tapi orang yang main saham, ya, yang mana dia labur puluh ribu, labur juta-juta misalnya kan, ya, rugi malam ni apa dia tertidur, ya, lupa apa dia? Lupa dia orang apa nak set apa benda dah. Orang saham tahulah, ustaz malam tadi saya rugi 50 ribu. Ya, nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu, ya, tak ada siapa curi duit kita. Allah Taala boleh bagi, Allah Taala boleh ambil. Orang yang cinta pada Allah, dia sentiasa bersangka baik dengan Allah Taala. Ketika mana dia rugi, dia sekalian, ya, dia tahu benda ni baik. Dalam berniaga ada untung, ada rugi. Tapi orang bersangka baik pada Allah Taala, dia tahu pada Allah semua baik. Ketika mana untung, boleh dekat pada Allah Taala. Ya, dengan apa dia? Dengan jalan syukur, ya, dengan sedekah. Untung. Tapi ketika rugi, hadirin sekalian, dia tahu ni juga jalan untuk dekat pada Allah. Dan rugi, time ni waktu terbaik untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, orang mukmin ni sangat positif. Ya, dia tahu Allah tidak pernah berlaku zalim pada diri dia. Hanya dia yang sentiasa berlaku zalim terhadap diri dia sendiri. Macam mana kita nak buat zalim pada diri kita ni sekalian? Saya percaya dan yakin ni sekalian, tak ada siapa benarkan, ya, kaki orang lain melekat dekat pipi kita. Tak ada siapa benarkan anak-anak kita dilempang, dicubit, diterajang, disepak. Tak ada siapa benarkan diri kita ni dihina, dicaci, dipukul, ya. Tapi hadis sekalian, kita sendiri menzalimi diri kita, membenarkan jasad kita dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, ya, Allah tidak pernah berlaku zalim kepada kita. Tapi siapa yang buat zalim pada diri kita? Kita sendiri, hadis sekalian. Ya, nak bagi tahu hadis sekalian, orang yang dekat dan cinta kepada Allah, dia akan jaga batas-batas. Dia tahu kalau aku buat benda ni, Allah Taala benci kepada aku. Dia tahu kalau aku buat macam ni, Allah Taala sayang pada aku. Maka dia sentiasa menambahkan iman dia. Dia sentiasa apa dia? Dia sentiasa mencari jalan untuk macam mana aku boleh dekat dengan Allah Taala. Macam mana kita sayang kepada seseorang. Hadis sekalian, zaman bujang-bujang dulu ni sekalian, kita tahu macam mana nak jumpa dengan makwa kita ni. Oh, dia balik kerja lalu jalan ni, kita pun saja ikut lalu jalan ni. Ya, kita cari jalan yang mana kita boleh dekat dengan dia. Ya, cari nombor lah, dekat dengan adik dia lah, macam-macam gaya dan cara, macam mana boleh dekat dengan dia. Kerana cinta. Itu kita pada Allah. Kalau kita betul cinta kepada Allah, hadis sekalian, kita cari jalan. Macam mana boleh dekat dengan Allah Taala ni? Antaranya ni, datang majlis ilmu. Ini sekalian, datang apa dia? Datang solat jemaah. Ni cara nak menghadirkan, nak dekat kita cinta kepada Allah SWT. Kenapa dia? Saya percaya dan yakin semua orang akan mendapat kekuatan apabila dia dekat pada Allah. Kenapa ramai masyarakat bunuh diri ni sekalian? Kerana jawapannya kan mereka jauh dengan Allah Ta'ala. Mereka rasa bebanan ujian itu mereka tanggung seorang. Tapi kita besar macam mana ujian, kita tahu kita tidak pernah keseorangan. Kita ada Allah yang maha besar, yang boleh bantu kita semua. Hadis sekalian, bila kita dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan kita apa dia ada masalah, orang dekat pada kita, Tuhan, ya, boleh ke sembah dalam keadaan ujian besar macam ni? Kita orang beriman, kita mudah je cakap Allah kan ada, ya, tapi Tuhan kan baru je rugi 2.6 juta. Allah kan ada, Allah kan maha kaya, Allah kan boleh bantu kita. Ni orang beriman ni sekalian. Ni sekalian, dalam hidup berjuta masalah yang berlalu, Allah boleh selesaikan hari ini dan akan datang. Kenapa Tuhan yang sama tak boleh selesaikan ni sekalian? Orang cinta kepada Allah, dia tahu ni sekalian, Allah tidak pernah buat zalim pada diri dia, dan dia sendiri yang sentiasa buat zalim pada diri sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, sebab yang mendekatkan kasih ada dua. Pertama, berbuat baik. Kedua, ya, cantik. Ya, tadi seperti yang saya sebut tadilah. Ya, sebab kita kasih seorang itu dua. Yang pertama apa dia? Yang pertama, ya, sebab orang buat baik dengan kita. Sebab itu kita kasih dan cinta kepada seseorang. Yang kedua, sebab cantik.
Ya, yang menyebabkan kita cinta sayang kepada sesuatu. Kita mengasihi Allah kerana tiada yang memberi kebaikan, ya, melainkan tiada yang memberi kebaikan, melimpahkan rahmat nikmat melainkan Allah yang Maha terpuji. Ya. Nak bagi tahu di sekalian, kalau kita sayang yang mendalam kepada manusia, ya, manusia bagi apa ke kita? Tapi Allah bagi segala-galanya. Maknanya sepatutnya kita meletakkan cinta pada Allah ni adalah pada tempat yang tertinggi. Hadirin sekalian, kita ubah cara pandang. Ya, apa yang hadir dalam diri kita semua datang daripada Allah. Hadirin sekalian, kita tiba-tiba hari ni ada orang ketuk, Assalamualaikum, ya. Kita buka pintu, ada budak kecil bawa donat. Tuan, pak cik, ni ayah saya bagi, ya, ayah saya bagi. Kita meletak bahawa apa dia? Sebenarnya yang bagi ni Allah Taala. Itu dia. Dalam hidup cuba pandang macam tu. Sekalian, hari ni bila kita dapat gaji besar, kita jangan pandang usaha kita. Oh, aku gaji besar sebab apa? Sebab aku usaha lebih, ya. Ya, hari ni aku jaya jadi doktor, pensyarah, PhD, duit banyak. Ya, hari ni aku ada tanah banyak sebab aku usaha gigih aku. Ini salah ni sekalian. Bila kita memandang diri kita, mula kita rasa sombong. Tuan, macam mana anak-anak boleh berjaya? Well. Ya, saya bukan biasa-biasa. Saya pensyarah, suami saya doktor. Kami didik sungguh-sungguh anak-anak ni. Kita jadi sombong. Tapi kita melihat bahawa kelebihan yang Allah beri kepada kita ini datang daripada Allah. Bahawa kita rasa sayang dan cinta. Kenapa dia? Kerana tidak layak dia sekalian, ya, untuk kita meletakkan kelebihan atas diri kita. Kerana apa dia? Kerana kita tak ada apa-apa. Kelebihan yang ada ni semua pinjaman. Ni sekalian, kita ada apa? Kekuatan. Kita ada apa dia? Duit banyak. Kita ada apa dia? Tempat tinggal yang hebat. Ya, semua ni pinjaman. Kita cuma ada satu sifat, iaitu yang dinamakan sifat hamba. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kita ya hidup dalam limpah kurniaan. Mari kita duduk sebentar, kita fikir sejenak. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua datang daripada Allah Ta'ala. Kita kisah benda yang kita perlu kisah saja. Tapi banyak benda yang kita tak ambil kisah di sekalian. Allah kisahkan semua benda. Setiap apa dia? Setiap ikan-ikan yang berenang di laut, semuanya dapat rezeki ini sekalian. Setiap daun-daun yang berguguran sekarang di hutan, siapa kisah? Allah ini sekalian. Ini sekalian, setiap jantung kita yang berdenyut ni, kita pun tak pernah ambil kisah. Dia sentiasa terus berdenyut, nadi-nadi kita, betul tak? Ini sekalian, setiap bulu-bulu yang menumbuh di dalam pada jasad kita, ini sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan juga apa dia, dan juga perlunya menyatakan syukur yang mendalam pada Allah. Hadirin sekalian, hadirin sekalian, kita ni Allah Ta'ala jaga semua ni sekalian. Ya, kadang-kadang ya, yang dinamakan kuku kita ni ya, sakit sebelah, kena cekam misalnya. Dalam ada 10 kuku kita, jari tangan ni, Allah baru uji satu dia je. Allah jaga lagi 9. Yang satu ni bukan Allah Ta'ala tak jaga, tapi Allah Ta'ala uji kita supaya Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, bahawa sakit ni datang daripada Allah. Yang perlu apa dia? Yang perlu kita ingat pada Allah. Kita kan kalau sihat je kan kita lupa pada Allah, betul tak? Ini sekalian, bayangkan ni sekalian. Ini sekalian, dulu masa muda-muda duit tak ada, tapi apa dia? Tapi nafsu remaja gila-gila tu ada, betul tak? Tapi duit tak ada. Nak beli apa? Macam mana nak pergi mana? Nak pergi dating apa, duit tak ada. Ya, yang dinamakan apa dia? Underwear pun mak beli contoh kan. Tapi sekarang ni duit banyak. Ya, duit banyak, daripada muda kumpul sampai ke tua duit banyak. Tapi kudrat pula tak ada. Tapi bayangkan ni sekalian, kita umur 70, yang ada di antara depan saya ni ada 17 hektar tanah, rumah besar. Tapi apa dia? Tapi sihat macam umur 17 ni sekalian. Agak-agak ni sekalian, kalau iman tak kuat, cenderung tak nak buat dosa. Cenderung ni sekalian. Tuan nak pergi mana? Oi, saya nak pergi ke Thailand. Nak pergi Thailand, nak buat apa sana? Nak berjimbo lah kat sana. Duit banyak, buat apa kan? Nak beritahu ni sekalian, Allah Ta'ala beri ujian kepada kita, tanda Allah Ta'ala nak dekat dan sayang kepada kita. Ini sekalian, sebab apa anak-anak muda kita tak ada duit banyak? Kalau duit dia banyak waktu muda ni, Allah, ini sekalian, ya, dia panggil kawan-kawan datang rumah, kau tengok aku punya rokok elektronik aku ni, ada macam flavor ni, flavor mangga apa semua, ada beratus, ya, dia punya apa dia, koleksi, ya, belum rumah-rumah dia lagi, ditunjukkan, ini main PlayStation game aku, ini telefon aku, ini apa semua, lalai ini sekalian, hanyut,
Jadi sekalian, antara sebab Allah Ta'ala sekat nikmat kita, sebab apa dia? Bukan sebab Allah Ta'ala tamak, bukan Allah Ta'ala tak kaya, Allah Maha kaya. Tapi apa dia? Allah sayang kepada kita. Allah Maha kaya, boleh bagi segala-galanya, hadirin sekalian. Tapi Allah Ta'ala nak jaga iman kita. Kalau kita duit banyak, kelebihan banyak, takut kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mukmin sedar, Allah hanya beri yang perlu, sedangkan kita nak, kemahuan kita ni melebihi daripada apa dia? Daripada apa dia? Yang sepatutnya. Tapi Allah beri yang perlu, ya, kita nak cepat. Kalau boleh nak rumah lulus cepat, kereta lulus cepat, Allah bagi pada waktu yang tepat. Ini Allah Taala ni sekalian. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kemudian dan kita mengasihinya kerana segala keelokan dan kecantikan dan segala kesempurnaan yang ada dalam alam ini adalah dari bekas, ya, ciptaan Allah sekalian. Jadi sekalian, macam mana kita nak menambahkan rasa cinta kepada Allah, maka kita bertebaranlah kita dekat apa dia? Dekat bumi Allah SWT. Ada kan di antara kita yang duduk rumah aja, jenis apa dia? Gulik-gulik atas katil, main telefon, ya, maka apa dia? Maka dia makin dekat dengan manusia. Sebab apa dia? Yang namanya telefon ni, ya, kita bersosial dengan siapa? Dengan manusia. Maka kita semakin dekat bergantungan kepada manusia. Kita lupa hadis sekalian, siapa yang bergantung kepada manusia, siapa yang meletakkan berharapan kepada manusia, pasti akan dikecewakan hadis sekalian. Pasti. Termasuk anak kita, termasuk siapa yang kita percaya. Manusia ni hadis sekalian, dia macam duit shilling, depan lain, belakang lain hadis sekalian. Berapa ramai kawan kita yang tikam belakang kita hadis sekalian. Berapa ramai musuh menjadi sahabat, sahabat menjadi musuh hadis sekalian. Jangan letakkan cinta dan kasih yang mendalam pada manusia. Kerana semakin tinggi cinta kita kepada manusia, bila kita dihampakan, semakin sakit untuk kita apa dia? Kita jatuh hadis sekalian. Ya, jadi hadis sekalian, cinta tinggi kepada Allah. Allah tak pernah kecewakan kita. Sungguh hadis sekalian. Kita sayang sangat pada anak. Anak apa dia? Anak tinggalkan kita. Sungguh tak? Berapa ramai saya nak tahu hadis sekalian, haji-haji sekalian, anak dah mula tinggalkan kita. Kahwin, duduk rumah sendiri. Ya, dah ada anak cucu pun semua tak reti-reti nak jenguk ayah kita di perkampungan misalnya. Allahu akbar. Kita sayang mendalam pada manusia, kita akan dikecewakan sekalian. Tapi setelah mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti tidak akan pernah mengecewakan kita sekalian. Ya. Seterusnya, tanda kasihkan Allah itu antaranya mendahulukan suruhan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bila bunyi azan, kita tahu nak pilih WhatsApp ni dengan member ataupun kita apa dia? Kita berhenti dulu, kita utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kita boleh tahu di sekalian pada diri kita ni. Mana kita lebih utamakan? Dunia ke akhirat? Jadi sekalian, ya. Maka apa dia? Kalau boleh balance lah, ya. Tapi yang utama akhirat dulu. Ya, ramai hadisnya orang yang tak faham hari ni. Mereka hanyut dan hanyut. Bencana paling besar adalah apabila kita hanyut dan kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati dalam keadaan kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seterusnya apa dia? Ya, antaranya mendahulukan suruhan Allah atas perkara yang disukai, ya, nafsunya. Allah dan rindu hendak menemuinya. Ya, kita hadis sekalian, kalau betul cinta, kita nak sangat jumpa, betul tak? Ini sekalian, kalau kita cinta sangat pada anak, cinta pada isteri, kita sanggup kumpul duit walaupun kita duduk jauh. Mungkin ada di antara kita yang daripada Indonesia kerja kat sini, ada yang daripada luar negara kerja kat sini. Ya, kita kenapa kerja sungguh-sungguh? Nak balik cepat, nak apa dia? Nak hantar duit, nak jumpa dengan kekasih kita, isteri kita, anak kita. Mungkin ada di antara kita yang pergi umrah baru seminggu dah rindu, betul tak? Ya, nak cepat balik, bukan cepat balik nak tinggalkan Mekah tak? Dia dalam keadaan macam tu. Ya, nak beritahu pada ini sekalian, bila sayang kita nak jumpa. Sebab itu orang mukmin hadis sekalian, bila sayangnya pada Allah Taala ni, dia sangat hebat dalam sudut apa dia? Dalam sudut, ya, pemikiran dan juga tindakan. Orang lain dah pencen ni hadis sekalian, mula kumpulkan harta. Ya, bila dah pencen, orang lain buat apa dia? Orang lain buat rumah dekat kampung besar-besar. Ya, lepas tu beli kereta besar, kahwin bini besar, semua besar ni sekalian. Ya, dia buat apa dia? Dia mensia-siakan umur dia dalam keadaan apa dia? Menghabiskan rezeki untuk beri yang tak pada benda yang tak bermanfaat. Dia sayang pada harta yang dia akan tinggalkan hadis sekalian. Hadis sekalian, ya, ini orang yang pelik. Tapi ini yang berlaku hari ini.
Ini sekalian sedar tak? Kita kahwin saja baru berapa lama dengan isteri baru, kemudian apa dia meninggal. Siapa yang pakai kereta rumah baru kita? Isteri baru, betul tak? Habis iddah isteri kita, siapa pula ya, apa yang akan ganti? Mungkin isteri kita kahwin dengan suami baru, betul tak? Siapa yang pakai kereta baru, rumah baru kita? Nampak tak? Siap apa dia? Siap lalu pula dekat kubur kita ni, naik kereta kita. Allah bengang tak bengang tu? Siap tintin lagi. Allah nak beritahu sekalian, ya, kita orang yang betul-betul cinta pada Allah, harta kita ni sekalian, semakin kita nak dekat pada Allah, semakin kita tukarkan dengan nilaian akhirat. Itu dia. Jadi kita dah tak sabar dah. Harta kita banyak dah infakkan untuk mak tahfiz, masjid-masjid, anak yatim, ya. Rasa dah tak sabar dah nak menghadap Allah SWT. Kita sibuk berdakwah sana sini ni, pistol ni ada orang ni acu ni ya. Kamu teruskan dakwah, saya tembak kamu. Dengan senyum kita kata, tembaklah, lagi cepat saya bertemu dengan Allah SWT, kekasih saya. Allah ni orang hebat ni sekalian. Nak beritahu hadis sekalian, orang yang hebat dia meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, dunia dah tinggalkan dah. Bukan tinggalkan apa dia, dah dibawa pergi ke syurga Allah dengan cara nilaian tukaran melalui infak dan sedekah. Itu dia. Dia orang hebat ni sekalian. Ya, tapi ramai di antara kita, Rasulullah kata pada sahabat, wahai sahabat, nak tahu tak? Ya, pada umat aku ni ada yang mencintai harta orang lain. Kita yang kumpul harta pagi petang siang malam ni, dalam keadaan kita dah umur senja, harta tu siapa punya? Yang kita cinta sangat. Kalau kita mati, dia jadi harta orang lain, harta waris. Maka kata Rasulullah, kamu nak tahu ada orang pelik yang mencintai harta orang lain? Kitalah, ini sekalian. Maka orang yang hebat ini sekalian, hartanya diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu taala. Dia meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia, tak ada bebanan yang dia rasa terikat dekat dunia ni. Kenapa dia? Semua telah ditinggalkan. Yang apa dia? Yang dia tahu mahligai sedang menunggu dia, bidadari sedang menunggu dia, Allah kekasih dia yang dia rindui selama ini, dia ingin menemuinya. Ni sekalian, para alim ulama, orang hebat, dia nak masuk syurga. Dia nak masuk syurga bukan sebab nak masuk syurga, tapi dia nak masuk syurga kerana nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, ya. Redha apa yang diqadakan oleh Allah. Orang yang cinta kepada Allah, dia redha apa yang diqada, yang ditetapkan oleh Allah kepada diri dia. Ada di antara kita yang lahir dalam keadaan miskin. Dia tengok orang lain yang lahir 7 keturunan, makan duit bapak dia pun tak habis. Kita lahir dan susah. Kita lahir duduk kampung, orang lain duduk di Putrajaya. Ya, kita lahir dalam keadaan yang cacat. Kita lahir dalam keadaan yang macam-macam kan? Jadi sekalian, orang yang redha apa yang Allah Taala tetapkan, itu bukti dia cinta kepada Allah. Silakan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silakan kita sambung sikit lagi. Antara tanda kita kasih kepada Allah, tadi kita sebut, kita akan mendahulukan Allah dari segalanya. Kemudian kita rindu untuk menemuinya. Kemudian seterusnya kita akan redha apa yang diqadhakan, apa yang ditetapkan oleh Allah kepada diri kita. Dan seterusnya tidak takut akan mati ini sekalian. Orang mukmin dia tidak takut kepada mati, kerana mati adalah penghubung untuk bertemu Allah Ta'ala. Tapi bila kita dosa banyak, persediaan tak ada, kita tahu mati ini apa dia? Mati ini penghubung kepada na'uzubillah dah, neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita takut nak mati, betul tak? Kerana dosa kita yang banyak. Sebab tu adik sekalian, kita perlu bersedialah, nak beritahu seterusnya apa dia? Seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak mencintai keduniaan. Orang yang mana cinta kepada Allah, dia tidak cinta kepada dunia. Kerana penghalang kepada cinta kepada Allah ni dua perkara: cinta kepada dunia, dan yang kedua, lalainya kita dengan hiburan-hiburan. Sebab apa kita dalam sembahyang kita tak khusyuk? Jawapannya cinta pada dunia.
Jadi sekalian, sebelum kita mula sembahyang, kita dah buang dunia siap-siap dah. Bukan buang dunia selamanya, seketika je. Kalau 5 minit kita buang kejap. Kenapa? Nak bagi tahu jawatan-jawatan, pangkat, harta kita tak bawa mati, itu dia. Jadi masa sembahyang fokus. Tapi bila kita cinta pada dunia, waktu sembahyang kita duk fikir lagi duit pencen nak buat apa duit pencen. Ya, nak kahwin lagi ke, nak beli rumah baru, kan? Dunia tu. Kemudian apa yang menghalang cinta pada Allah di luar sembahyang? Tadi waktu ibadah kerana dunia. Luar sembahyang pula kerana apa dia? Kerana hiburan. Jadi sekalian, habis sembahyang je tengok telefon. Siapa WhatsApp misalnya. Ya, anak-anak muda kita lagilah hadis sekalian. Ya, kalau ayah-ayah kita hanyut dengan WhatsApp. Ya, dulu lepas kencing boleh lepas maghrib sampai isyak khatamlah Quran tu setengah juzuk ke. Sekarang ni khatam dah berjuzuk WhatsApp grup kita, kan. Nak beritahu di sekalian, itu yang dinamakan gangguan dan halangan untuk golongan-golongan otai kita. Anak-anak muda lagi parah. Mereka kecanduan game, Mobile Legend, PUBG. Mereka bermain game ni di sekalian sampai kurang ajar dengan mak ayah. Confirm mak ayah panggil, nanti kali ke 1000 pun tak datang-datang. Sebab apa dia? Main PUBG, Mobile Legend, kan. Ya, pakai earphone pula. Ya, mak terjerit-jerit, ayah terjerit-jerit panggil tak dengar. Ya, belum main lagi sampai menjelang subuh. Ya, bila terlalu hanyut dengan hiburan, ya, dalam hidup ni sekalian jauh dengan Allah Taala. Confirm subuh dah tak mampu nak bangun. Subuh dikodok sekali dengan zuhur. Ni yang berlaku di sini musim cuti sekolah. Realiti anak-anak muda hari ini. Jadi sekalian, percaya tak percaya ni yang berlaku. Tak percaya usah pukul 3 pagi anak kita buat apa? Bergolek-golek atas tilam duk main PUBG, Mobile Legend lagi. Jadi sekalian ni, jadi bila mereka jauh dengan Allah Ta'ala, mereka jauh daripada pertolongan Allah SWT. Siapa jaga Allah, Allah jaga dia. Ini janji Allah Ta'ala. Tapi bila kita tak jaga Allah, Allah tak jaga diri kita ni sekalian. Ya, bila anak-anak kita mulalah, ya kampung ni tak nak balik. Kenapa tak nak balik? Kat kampung tak ada wifi. Kat kampung tak ada line. Kita bercakap, kita nak, kamu dengan kawan-kawan kamu macam-macam lah, nak line lah apa. Allah tak pernah offline pun di mana-mana. Kenapa kamu tak online dengan Allah? Nampak tak? Kerana besok kita mati, kita akan kita akan bertemu Allah. Jadi sekalian, sebab itu dalam hidup dua perkara yang menghalang cinta kita pada Allah, kerana dunia dan juga kerana hiburan-hiburan. Berhibur tak salah, tapi apa dia? Tapi jangan sampai melalaikan. Ya, ni kita pesan pada anak kita. Bukan kita halang ambil telefon campak dalam parit, bukan. Tapi apa dia? Kita susun masa. Bang, maghrib sampai isyak hormat. Ini waktu kita baca Quran. Ya, baca Quran. Nanti nak main game, ayah tak halang. Maknanya apa dia? Kita pimpin. Ya, ni zaman bukan zaman menyekat. Kita kadang bila sekat, anak-anak kita apa dia? Anak kita lari. Ya, tapi pandai-pandailah hadis sekalian. Ya, jangan sampai kita sebagai ketua keluarga hilang power. Maksud power, kita ada kuasa. Ya, kamu duduk rumah ayah, kamu ikut peraturan ayah. Ayah kata maghrib sampai isyak baca Quran, jangan buat benda lain. Kita kena ada power ni sekalian. Kita sebagai ketua keluarga yang menentukan hala tuju keluarga kita. Kita nak agar keluarga kita selamat daripada siksaan Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita dan keluarga kita daripada dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini sekalian. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada hari ini menjadi asbab jalan untuk kita mencintai kepada Allah dengan lebih mendalam, insya-Allah. Kita tahu apakah penyebab-penyebab penghalang cinta kita pada Allah, dan kita tahu apa jalan-jalan mencintai Allah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari kita, amin, insya-Allah. Sebelum mengakhiri pertemuan ini sekalian, setiasa siapa yang nak dapatkan madu boleh dapatkan di luar, ya. Mungkin ada gout, cimani darah tinggi, asma, batuk semua, boleh amalkan satu sudut sebelum tidur, bangun tidur. Macam biasa boleh ambil dulu dekat botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang, insya-Allah. Mari kita sama-sama tadah tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami yang melungguk-lungguk banyak ini, ya Allah. Kami sedar dosa kami banyak, ya Allah. Sudilah ampun dosa-dosa kami, ya Allah.
dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar ya Allah. Ya Allah, kami yang ada anak-anak ya Allah, kami risau musim cuti sekolah ini ya Allah. Mereka lalai dan jauh ya Allah. Mereka hanyut dengan telefon mereka ya Allah. Ya Allah, Kau kasihanilah zuriat-zuriat kami ya Allah, anak-anak kami ini Allah. Kau bentuk mereka dan pimpin mereka ke jalan yang benar, jalan yang lurus yang Kau redai ya Allah. Ya Allah, di siang hari kami bekerja ya Allah, kami benar-benar tak tahu apa yang anak-anak kami buat di rumah ya Allah. Ya Allah, Kau pimpin mereka ya Allah. Jangan Kau lalaikan dan sesatkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, kami sedar kami lemah dalam mengurus anak-anak kami ya Allah. Ada yang jauh dan jauh daripada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan pertolongan dan kasih sayang-Mu ya Allah, Kau dekatkan anak isteri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini semua bakal jenazah. Kami sedang menunggu giliran kematian kami ya Allah. Matikan kami semua dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Jangan Kau biarkan kami mati dalam keadaan berhutang ya Allah. Ya Allah, Kau luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal lagi baik lagi berkat ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada masalah keluarga dan kewangan, bantu kami ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada yang belum menerima jodoh, sampaikan jodoh kami ya Allah. Ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cem.